Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu yang telah memberikan kekuatan dan kesihatan, dan kita bersyukur kepada Allah yang masih lagi menjaga kita daripada segala musibah yang Allah ujikan kepada masyarakat kita, dunia kita ini. Yang paling penting, Allah istiqamahkan kita dalam siri menuntut ilmu, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya ilmu yang begitu, maka mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ujian-ujian yang datang begini, okey, di antara perkara yang menarik yang kita hadapi, alhamdulillah, pertama mungkin yang mendengar dari rumah kan, okey, dan juga di dalam kelas, satu perkara yang menarik berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kita ambil sedikitlah kan. Selama ini kita hanya mendengar tentang peristiwa macam tanda-tanda kiamat, ya, datangnya wabak yang memakan, yang mematikan ramai manusia seperti kambing yang terbunuh, yang disebutkan, dan peristiwa itu berlaku pada zaman Umar Ibn Khattab yang mematikan para sahabat ramai sekali, termasuk Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Okay? Bila kita menyaksikan dalam kaedah-kaedah wabak yang begini, hari ini kita menyaksikan depan mata kepala kita, kan? Menarik. Bagi saya ini merupakan satu ilmu yang mana kita kena faham elok-elok, dia tidak boleh dipandang remeh. Okey, berkaitan dengan wabak. Dan kita kena sentiasa mengikut perkembangan, tidak nafikan, tapi tak usahlah ikut bab kata apa Haji Hashim tu, ramai yang cuba nak menunjuk kepandaian dan bercerita-cerita, tetapi apa-apa pun kita kena sentiasa berhati-hati. Itu amat penting. Dan kisah kaedah-kaedah wabak ini yang kita tahu, yang telah Rasulullah berikan dalam intipati dalam kisah berlakunya berlakunya wabak di Syam pada ketika itu, yang Umar melihat Abu Ubaidah Ibn Jarrah di antara sahabat yang paling setia, aminu hadhil ummah, kata Rasulullah, sungguhnya orang yang paling amanah pada umat ini, dia sayang sangat Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Kemudian apabila dalam peristiwa yang begitu, ya, Umar Al-Khattab cuba mengantar satu risalah minta dengan harapan Abu Ubaidah Ibn Jarrah pulang, balik ke Madinah. Kerana apa? Dengan harapan janganlah Abu Ubaidah mati disebabkan peristiwa wabak. Ya, takdir Allah begitu keadaannya. Tetapi apabila Abu Ubaidah Ibn Jarrah mendapat surat Umar, lalu dia kata, aku tahu apa yang Umar nak. Umar cuba menyelamatkan aku. Walaupun dia tidak tulis balik Abu Ubaidah kerana di sana ada ta'un, dia ini adalah arahan aku balik. Dia tak cakap begitu. Tetapi Umar berselindung dengan arahan, wahai Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ada tugas yang nak diberikan, kembali ke Madinah. Ya. Abu Ubaidah Ibn Jarrah lalu menulis balik kepada Umar Al-Khattab dengan ucapannya, ya Umar, aku tahu apa yang kamu maksudkan. Ya, kerana kamu nak menyelamatkan aku daripada penyakit ta'un. Lalu aku teringat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan bahawa jika berlaku wabak pada satu tempat, ta'un satu tempat, maka orang di dalam tidak boleh keluar. Orang di luar tak boleh masuk ke dalam. Itu kaedah penting. Ya, Rasulullah dah bagi guideline bila berlaku wabak, jangan kata alah tak kritikal lagi kan, tak serius lagi. Itu tersilapnya kita. Pada hari pertama wabak tu bermula, beberapa orang di Malaysia ni, seorang dua ke berapa orang tu, alah kita tak serius lagi. Salah ucapan tu peringkat awal, ya, yang diucapkan oleh orang yang tertentu, ya, ini tak serius lagi. Ialah PM kita waktu tu. Kemudian diikuti dengan ucapan apa? Kenapa kita nak halang pelancong-pelancong datang? Subhanallah. Sedangkan pelancong itu banyak datang dari belah
China sana, dan kita tahu di sana virus sedang merebak. Bila kita mengambil leka alpa dalam bab itu, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang. Oleh kerana itu dia menjadi asas bagi kita kembalilah kepada Rasulullah, senang kembali pada Islam, senang. Rasulullah tidak bercakap mengikut hawa nafsu, semua wahyu yang nak menjamin keselamatan kita. Ya, maka di sini kita melihat kaedah-kaedah yang penting dalam bab ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agak menarik bila Rasulullah mengatakan menjelang dunia kiamat kan, dengan fitnah yang berlaku, dengan apa yang berlaku, orang yang berada di dalam rumah yang duduk lebih baik daripada yang di luar berjalan. Seolah-olah mengisyaratkan kita berada di rumah lebih baik. Yang duduk dalam rumah lebih baik daripada yang keluar, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Begitulah kaedahnya. Maksudnya lebih baik kita duduk kat rumah je. Ini fitnah akhir zaman. Kita ingat dari sudut fitnah lain. Rupanya fitnah ini pula kita nampak memang kita lebih baik duduk di rumah. Kemana nak melancong hentikanlah. Nak pergi mall pun kita kata kalau tak perlu tak payahlah. Ya, dalam usia-usia. Dan banyak benda yang menarik tentang virus yang terbaru ni ya, banyak menarik. Kerana apa? Efek banyak kepada orang dewasa. Dikatakan 15 tahun ke bawah dia kurang. Yang naik dikena tu banyak kepada orang dewasa. Yang melalui research yang mereka lakukan dan berbagai-bagai, dia dah mula beranak dengan lain pula caranya. Ya, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara satu peristiwa yang menggerunkan. Akhir zaman, wabak pada zaman dahulu kita hanya mendengar cerita. Hari ini wabak berlaku pada zaman kita. Bertindak berhati-hati, ya. Ikutlah arahan semasa. Macam semalam kita menyaksikan macam di Perlis solat Jumaat tidak ada. Ya, semua solat Zuhur. Dan kita menarik dalam pandangan Ustaz Kamilin Jamilin juga, walaupun khutbah yang pendek itu tetapi dia berunsurkan crowded tu, dia boleh menyebarkan juga. Lebih baik kita stopkan dulu. Ya, memang menarik. Bagi saya satu benda yang menarik. Jadi untuk menyelamatkan ya maqasid syar'iyah ini, untuk menjagakan nyawa-nyawa kita supaya terselamat, dan kaedah-kaedah dalam bab usul kena ambil kira. Sadduz zara'i di antaranya tutup sebelum terjadi. Itu kaedah kita. Jadi ala kulli hal ya, tuan-tuan dan puan-puan, elakkanlah, larikanlah daripada benda-benda yang begini. InsyaAllah. Baik. Namun, kalau kita tahu tak ada apa-apa, bolehlah. Macam kita ni insyaAllah. Itulah. Islam agak menarik ya. Dalam bab coronavirus yang begini ataupun COVID-19 ni, kita menyaksikan pertama di China yang paling banyak, tiba-tiba bertukar di Itali. Itali nombor 2, 10,000 lebih. Dan kematiannya beribu. Macam mana negara di belah sana pula yang banyak kena? Bila kita saksikan yang first Itali, kedua Iran, ketiga South Korea, okay, Korea Selatan. Kemudian kita tengok negeri-negeri Europe banyak. Di antaranya Jerman, Perancis, apa lagi? Ya, Norway. Kita pun terkejut juga ya. Kenapa belah sana pula yang jadi seleraknya banyak? Dan China dah mula, alhamdulillah, bila kejadian begitu, kita tengok presiden yang sombong pada awalnya, yang mengaku seolah dirinya seperti Tuhan, ya, tidak ada siapa yang boleh menumbangkan kerajaannya, maka hari ini Allah tumbangkan. Ya, dia berbangga pada hari perarakan tu, dia berbangga dengan kekuatan tenteranya. Ya, kekuatan tentera dibangga, tidak ada siapa yang dapat menumbangkan kerajaannya. Kalimah yang sama pernah disebut oleh Fir'aun. Kalimah yang sama yang pernah disebut oleh Namruz. Lihat Namruz, bagaimana dia mati? Hanya seekor nyamuk je. Ya. Dia mengambil panah, dia panah ke atas langit, ya, memanah Tuhan Ibrahim kononnya, akhirnya dia mati hanya dengan seekor nyamuk sahaja. Fir'aun apabila dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, dia mati di paling bawah tanah dalam lautan. Ya, subhanallah. Pada hari ini presiden negeri China belajar daripada kesilapan statement dia. Jangan sombong. Allah hantar virus, tengok berapa kolaps semua, ekonomi dia kolaps semua sampai tertutup, negerinya menjadi tertutup. Jadi yang paling penting dalam bab ini, jangan takabur, kembali kepada Allah. Kaedah-kaedah Rasulullah ajar, ambil.
ya, cara perubatan ataupun cara yang dia ajarkan berhadapan dengan kisah ta'un ini, wabak ini, ambil. Di antaranya bila kita tinggalkan makanan di malam hari, tutuplah dengan bacaan bismillah, walaupun dengan sebatang pensel ataupun mana nak tak tutup pensel pula, dengan batang apa ni, penyapu amboi, takkan nak tutup makanan dengan penyapu. Tutup dengan sebatang senduk ataupun apa, dengan ucapan bismillah. Maka insya-Allah ya, wabak tidak akan terkena dan syaitan tidak akan mampu untuk membukanya. Okey, jadi kaedah-kaedah begitu. Dan saya tertarik juga di antara kaedah Amr ibn As pernah berlaku satu wabak di zaman dia, di sebagai panglima tentera, di antara sahabat yang mati Muaz ibn Jabal. Lalu Amr mengatakan, aku melihat wahai penduduk, ya wahai kaum muslimin, wabak ini seperti api. Dia tidak boleh kita berkumpul, dia kata. Maka hendaklah kamu berpecah ke Gunung Ganang untuk menyelamatkan, kerana api bila dah pecah dia akan padam sendiri. Maka di situ kaedah ijtihad dia dan menarik dan menjadi. Dan oleh kerana itu kuarantin dalam bab ini amat penting. Ya, ala kulli hal, mudah-mudahan Allah pelihara kita semualah. Ya, ikut aja arahan-arahan dan maklumat-maklumat yang betul supaya kita tidak terlari daripada jalan yang betul. Baik, sekarang kita sambung balik dalam alamat kiamat yang kita bicarakan bencana dan peperangan di akhir zaman sebagaimana Rasulullah khabarkan. Maka kita telah sampai dalam Al-Mahdi yang muncul di akhir zaman, muka surat 76. Baik, semudah. Abu Nu'aim menyebut dalam riwayatnya, seorang dari keturunanku, sesekali ia menyebut riwayat ini dari Habib, dari Abu Thufail, dari Ali dan dari Nabi SAW. Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari Utsman ibnu Abi Syaibah dan Abu Nu'aim Fadl ibn Dakin. Imam Ahmad menuturkan, Fadl ibn Dakin bercerita kepada kami, Yasin Al-Ajali bercerita kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Hanafiyah, dari ayahnya dari Ali, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minna ahla baiti yuslihullahu fi lailatin. Al-Mahdi dari keturunan kami, iaitu Ahlul Bait yang Allah memperbaikinya, yakni memberikan maklumatnya dalam satu malam sahaja. Ya, ini kelebihan Mahdi yang dikatakan karamah yang Allah berikan. Yang menjadi golongan-golongan yang sesat teringin nak sangat, ini yang dikatakan ilmu laduni bagi mereka. Okey, khas untuk Imam Mahdi sahaja, orang lain takkan dapat. Okey. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Abu Daud Al-Jabri, dari Yasin Al-Ajali, bukan Yasin bin Mu'az Az-Zayyad, kerana dia ini dhaif. Sementara Yasin Al-Ajali lebih thiqah darinya. Abu Daud menuturkan, aku diceritai dari Harun bin Mughirah, Umar bin Abu Qais bercerita kepada kami dari Syu'aib ibn Khalid, dari Abu Ishaq, yang berkata, Ali memandang anaknya Hasan lalu berkata, sesungguhnya anak aku ini seorang pemimpin seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dari tulang punggungnya akan muncul seseorang yang bernama seperti nama Nabi kalian. Ia mirip baginda dari sisi akhlak, tetapi tidak mirip dari sisi fizikal. Setelah itu Ali menyebutkan kisah Al-Mahdi memenuhi bumi dengan keadilan. Dengan arti kata lain, zuriat Imam Mahdi adalah datang daripada Hasan, okey, Hasan Ali. Dan kita dah ceritakan Hasan memiliki zuriat yang banyak. Kenapa? Isterinya banyak. Dan Hussein kita tahu bahawa dia mati di Karbala. Namun keturunan dia di antaranya dari Sukainah, dan ada beberapa lagi anak yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Baik. Abu Daud As-Sijistani menulis satu bab khusus terkait Al-Mahdi dalam sunannya. Di bahagian awal ia menyebutkan hadis Jabir ibni Samurah dari Rasulullah SAW, agama ini akan senantiasa tegak hingga kalian dipimpin 12 khalifah. Kepimpinan itu, mereka itu didukung oleh seluruh ummah. Okey. Ini dikaitkan dengan keturunan Al-Mahdi
yang mana mereka ini akan menegakkan agama kita dalam bentuk yang dikatakan 12 khalifah. Bagaimana adakah khalifah-khalifah itu dikaitkan dengan berbagai-bagai ijtihad para ulama, namun kita menyaksikan dalam bab ini ya, kemuncak khalifah yang terakhir itu ialah Al-Mahdi. Riwayat lain menyebut agama ini akan sentiasa mulia hingga ke 12 khalifah. Perawi berkata orang bertakbir dan bersuara gaduh, yakni hiruk pikuk. Setelah itu baginda mengucapkan kata-kata lirih. Aku kemudian bertanya kepada ayahku, apa yang beliau katakan? Ayahku menjawab, mereka semua dari Quraisy. Okey, Al-Mahdi dari Quraisy. Dia membatalkan siapa sahaja yang mendakwa dirinya Al-Mahdi, kalau bukan dari Quraisy, ya, dia mesti Quraisy pure punya. Ya, bukan Quraisy, aku pun keturunan Quraisy, ya. Cek tok nenek dia kahwin dengan orang Jawa misalnya kan. Tok dia Quraisy, mak dia Jawa. Kan dia mula nak nasabkan dirinya Quraisy, tak mau. Ya. Kalau Quraisy Jawa, ku Jawa. Okey. Kalau Minang Jawa, mi Jawa. Dia jadi macam tu, tak jadi. Dia Quraisy, biar Quraisy pure punya. Okey. Baik. Riwayat yang lain juga menyebut setelah beliau pulang ke rumah, orang-orang Quraisy datang menemui baginda. Beliau bertanya setelah itu apa yang terjadi. Beliau menjawab, setelah itu terjadi pertumpahan darah. Okey. Ini semua akan berlaku di akhir zaman, ya, kemuncak fitnah yang besar. Okey, kemuncak fitnah yang besar. Oleh kerana itu kita akan menyaksikan Islam still akan ditindas. Dia sampai kemuncak, muncul lelaki ini yang akan membela. Ya, akan membela. Namun bukanlah maksudnya kita nak kena tunggu Imam Mahdi sampai, tak, dakwah perlu diteruskan. Dan saya ingatkan kepada kita semua, bagi pendukung-pendukung Al-Quran dan As-Sunnah, kita ni kena daftarkan diri kita sebagai pengikut-pengikut Mahdi. Bagaimana mendaftarkannya? Maka berada di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan pergi daftar ke sana sini, tak. Tapi pastikan bila sebut Al-Quran dan As-Sunnah ni, dia bantai, dia kata aswaja pula. Tak. Ya, dia kena belajar betul-betul. Bagaimana? Kerana itu Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiyal amrullah. Ini satu riwayat, dan riwayat yang lain berbagai. Akan berterusan di kalangan umatku yang akan menegakkan kebenaran. Apakah kebenaran itu? Itulah yang kita bawa selama ini, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, pertahankan. Alhamdulillah, kita ada macam Haji Hashim, ya, sahabat-sahabat kita sanggup mempertahankan. Walaupun kita dulu tak faham, tapi bila kita faham, kita berdiri macam gunung nak mempertahankan. Kenapa? Rasulullah mengatakan berterusan. Berarti umat bermula daripada Rasulullah sampai kiamat Imam Mahdi, maka kita sekarang berada di tengah-tengah. Yang ini sementara nak munculnya golongan yang terbaik yang dipimpin oleh Al-Mahdi, kita dah muncul. Berterusan di kalangan umatku akan mendirikan kebenaran, la yadurruhum man khazalahum, dan tidak akan memudaratkan dia siapa yang nak merosakkan dia, nak menyakit dia ke, nak kacau dia ke, hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Apa dia? Menang ataupun mati syahid. Jadi kita kena dengan cara begitu sahaja yang register. Tak perlulah nak register apa-apa, ya, setengah orang nak kena berdaftar macam tu, tak. Tetapi istiqamah dengan pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan bertahankanlah, ya. Alhamdulillah, jazakallah khair, kita ucapkan pada Ustaz Haji Hashim kita yang telah mampu untuk membina satu markas di sini. Penting sangat bagi kita, penting sangat, kerana di sinilah sunnah akan dibentuk kalau kita bersabar dan istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita. Kan senang nak menjadi pengikut setia sunnah ni. Baik. Selanjutnya Abu Daud meriwayatkan dari hadis Sufyan Ats-Tsauri, Abu Bakar Ibn Iyash, Zaidah Qatar dan Muhammad bin Ubaid. Mereka semua meriwayatkan dari Asim bin Abu Najad bin Bahdalah, dari Zir bin Hubaishi, dari Abdullah ibn Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latulallahu dzalikal yawm
hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abihi isma abi yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat zulman wa jura. Sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya satu hari, maka Allah akan memanjangkan hari itu hingga Allah mengutuskan seorang lelaki dariku atau dari keluargaku, namanya mirip dengan namaku dan nama bapaknya juga mirip dengan nama bapakku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana kezaliman dan kezaliman pernah memenuhinya. Kejahilan pernah memenuhi, kegelapan pernah memenuhinya. Okey. Di dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa kedudukan, ya, kalau kita melihat balik riwayat yang diterangkan ini, riwayat pada teks asalnya, insya-Allah hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian kita baca sikit lagi, Nabi bersabda dalam hadis Sufyan, dunia tidak akan lenyap atau berlalu hingga seorang dari keturunanku memimpin Arab namanya seperti namaku. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Baik. Nak mengisyaratkan bahawa Allah sentiasa menjanjikan dengan janji yang tepat. Kemunculan Mahdi akan datang. Dan dia menunjukkan kepada kita kemunculan itu di waktu apa? Di waktu kezaliman dan di waktu kegelapan orang Islam. Ya, penindasan demi penindasan yang sedang berlaku. Misalnya kezaliman. Pasal apa? Dalam hadis ini mengatakan sebagaimana kezaliman dan kegelapan yang pernah memenuhi mereka. Jadi keadilan muncul. Keadaan yang cukup ajaib, cukup hebat Allah berikan kepada siapa nama ni? Imam Mahdi satu kelebihan, dia mampu untuk mentadbir dunia. Maklumat diberikan satu hari. Bagaimana Allah saja yang mengetahui. Ya, tapi kalau kita tengok, kita belajar macam nak install satu benda tu, begitulah keadaannya. Ya, macam mana Rasulullah Jibril mengajar Al-Quran dalam satu masa. Dia ajar tu terus Rasulullah menghafalnya. Ya, agak menarik dalam program install satu di komputer ke, misalnya kita transfer maklumat tu, begitulah masuknya. Dan alhamdulillah kemunculan itu memang dinanti-nantikan. Tetapi kita tidaklah menantikan dia seperti mana setengah golongan menanti dengan cara yang tak betul. Kita menantikannya dengan pembelajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan istiqamah. Okey? Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Umar dan Ibnu Ubaid, Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, semuanya dari Asim dengan matan yang sama. Tirmizi meriwayatkan hadis ini dari Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, lalu ia berkata hadis ini hasan sahih. Okey, bila disebut sahabat kalangan tabi'in yang begitu, memang mereka ini hebat. Macam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, semuanya hebat ulama hadis. Tirmizi berkata terkait hal ini adalah hadis dari Ali, Abu Sa'id, Ummu Salamah dan Abu Hurairah. Setelah itu Tirmizi menuturkan Abdul Jabbar bin Al-Atar bercerita kepada kami, Sufyan Ibnu Uyainah bercerita kepada kami dari Asim, dari Zir, dari Abdullah, dari Nabi baginda bersabda, seseorang dari ahlul baitku akan memimpin, namanya seperti namaku. Okey, dengan arti kata lain, pertama kita dah tengok bahawa dia mestilah bangsa Quraisy, bangsa Arab, bercakap Arab. Dia mesti boleh bercakap Arab. Ya. Kalau dia bercakap Perak, hentikanlah. Itu bukanlah dia. Tengok balik. Okey. Kedua, nama dia sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayah dia pun sama. Walaupun mak dia tak sama apa semua, tapi dua nama ni akan sama. Okey. Baik. Kemudian Asim menuturkan, Abu Asim mengkhabarkan kepada kami dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, andai tidak tersisa dari dunia selain sehari, nescaya Allah memperpanjangkan hari itu hingga seorang dari keluargaku memimpin, namanya seperti namaku. Kemudian dari hadis yang berikut pula, Abu Daud menuturkan Sahlu ibnu Tamam ibnu Bari
menceritakan kepada kami Imran Al-Qattan bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Abu Nasrah, dari Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi minni ajla jabhati aqna anfi yamla'ul ardu qistan wa adlan kama mali'at juran wa zulman yamliku 7 sinin. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dinyatakan oleh Hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami' As-Saghir. Maksud dia Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar dan hidungnya mancung. Okey, ditambahkan lagi kalau dahi dia tak lebar, ya, kita ni tak tahu kategori lebar ke apa. Tak lebar. Haji Hashim kata tak lebar. Pasal apa? Kita bukan Arab. Okey, dahinya lebar, hidungnya mancung. Okey, hidung mancung dah tak ada petikai. Kita memang tak mancung. Buatlah macam mana sekalipun. Ya, memang tak mancung. Okey, ciri-ciri Mahdi dah hilang dah. Okey. Kemudian ia memenuh bumi dengan keadilan seperti bumi itu dipenuhi dengan kezaliman sebelum itu. Jadi ia berkuasa selama 7 tahun. Kejap je. Ya, kalau mengikut riwayat ni 7 tahun. Tak apa, kita tengok lagi. Abu Daud menuturkan Ahmad ibn Ibrahim bercerita kepada kami, Abdullah ibn Ibrahim Ja'far Ar-Raqi bercerita kepada kami, Abu Malik Hasan ibn Umar bercerita kepada kami dari Ziyad bin Bayan, dari Ali ibn Nufail, dari Sa'id ibn Musayyib, dari Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku, dari keturunan Fatimah. Okey. Hadis sahih. Abdullah ibn Jabir Ja'far berkata, aku mendengar Abu Malih memuji Ali bin Nufail dan menyebutkan saleh, yakni periwayat ni orang yang baik. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan, ini semua dia sebutkan tentang riwayat-riwayat. Jadi kita tengok dulu. Okey, kita ambil bawah tu Abu Daud menuturkan. Abu Daud menuturkan Muhammad ibnu Musanna bercerita kepada kami, Muaz ibnu Hisham bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepadaku dari Qatadah, dari Salih ibnu Khalil, dari seorang sahabatnya, dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW, dari Nabi baginda bersabda, akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Lalu seorang lelaki Mahdi akan keluar dari Madinah pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksa keluar dari dalam rumah meskipun ia tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membaiatnya pada suatu tempat antara rukun, yakni Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimkan sepasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia melihat hal itu, orang-orang soleh dari Syam, dari orang-orang yang terbaik dari penduduk Iraq, membaiatnya antara rukun dan Maqam. Lalu tumbuhlah seorang lelaki dari bangsa Quraisy, paman-paman dari suku Kalb. Ia lalu mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka yang berbaiat kepada Al-Mahdi. Namun orang-orang yang berbaiat kepada Mahdi mampu mengalahkan pasukan dari Bani Kalb tersebut. Alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembahagian ghanimah perang melawan suku Kalb. Ia Al-Mahdi lalu membahagikan ghanimah dan membina manusia dengan sunnah Nabi mereka dan menyampaikan Islam ke semua penduduk bumi. Ia berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Satu peristiwa yang menarik. Okey, satu peristiwa yang menarik. Baik, hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Dia tak mengetengahkan tahqiq dia. Ya. Namun kita melihat, ya, kedudukan cerita ini merupakan satu cerita yang bakal terjadi apabila dunia menjelang kiamat, berkaitan dengan perselisihan saat matinya khalifah. Okay, sehari dua ni pun kita menjadi suspend juga tentang khalifah-khalifah yang berlaku di bumi Arab ni. Ya, kita agak menarik perhatian kita. Okay, bila kita menyebutkan raja, masih ada lagi di bumi Arab, seperti mana di Saudi, lepas tu mana di Oman, di Qatar, Bahrain, kat mana lagi? Ya, jadi
mereka ini adalah sistem beraja di Imarat. Raja ke? Wallahualam. Tapi mereka ini adalah sistem beraja yang perlu kita tengok. Ya, perlu kita tengok. Raja kita tak termasuk dalam bab ini, tetapi raja di belah sana yang mana berlaku perselisihan-perselisihan. Dan sehari dua ni kita pun tak sedap juga dengar kan ada berlaku penangkapan, perselisihan berkaitan dengan kes raja ni. Ala kulli hal, jika bertepatan dengan hadis yang sahih ini, maka agak menarik. Peristiwa ini lagi menarik. Ya, dengan baiat di antara Hajar dan apa dia? Makam Ibrahim. Bukan senang ya, nak berbaiat pada antara makam dengan Hajar. Tetapi bila kita melihat dalam kejadian, wallahu alam, dengan isu yang berlaku sekarang ni, coronavirus yang menjadi kosong semua tempat tu, agak menarik perhatian kita. Tapi kita tak boleh nak ulas apa-apalah. Ya, selagi benda tu tidak terjadi, jangan kita pandai-pandai pula nak ulas. Tapi menariklah bagi kita sesuatu yang menarik, macam yang kita katakan, Rasulullah kata orang yang duduk lebih baik daripada berdiri. Sekarang ni orang yang duduk di rumah lebih baik daripada orang yang keluar kerana masalah keselamatan. Ya, dari sudut virus tu. Kita pun terfikir, mula dulu disebabkan apa? Kita ingat fitnah yang mengumpat apa semua tu. Tetapi bila terjadi virus ni, memang orang yang ada di rumah lebih selamat daripada orang yang keluar. Ya, begitu kaedah dia. Namun begitu, bila menjadikan hadis ini menyatakan begitu, maka ianya merupakan seorang lelaki yang bakal muncul yang akan menggegarkan dunia dengan gegaran Islam, dengan membawa risalah yang agung, risalah Islam yang akan mengamankan dunia. Yang tu mereka orang kafir tak boleh terima. Kenapa? Islam akan kembali memerintah. Ya, Islam akan kembali memerintah. Ingat, munculnya Mahdi, dia akan munculnya Dajjal. Mungkin kita akan sampai nanti. Lepas munculnya Dajjal, turunnya Isa. Lepas turunnya Isa, munculnya Ya'juj wa Ma'juj yang tidak boleh putus. 4 perkara ni dia akan berturut-turut. Ya. Baik. Kemudian Abu Daud menuturkan, namun saya melihat tentang hadis yang Abu Daud menuturkan ini kedudukannya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani. Begitu juga hadis yang berikutnya didhaifkan, dan hadis yang muka surat 80-81 dhaif. Bila dhaif, kita tidak membicarakannya kerana kita tak mau ganggu minda kita ni dimasuk benda-benda dhaif, dia akan terganggu sebenarnya. Itu pasal kita galakkan bila belajar hadis, biar belajar yang sahih dulu. Ya. Kenapa? Bila dhaif, belum tentu confirm dari Rasulullah SAW. Kalau dhaif sangat-sangat, lagilah memang clear bukan dari Rasulullah. Tapi kalau dhaif mutayassir, yakni dhaif ringan tu belum confirm. Lebih baik kita tengok kepada hadis-hadis yang sahih. Apatah lagi persoalan Mahdi termasuk persoalan ghaib yang akan datang. Kita masuk dalam bab ini juga, tapi saya tak pasti kenapa dia tidak keluarkan hadis ini. Kerana yang saya tahu hadis ini termasuk dalam hadis dhaif juga. Yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai'un hatta tansubu bi Iliya. Akan muncul panji-panji hitam di Khurasan, lalu tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya hingga ditancapkan di Iliya di Palestin. Ya, wallahu alam, yang saya tahu dalam hadis ini dia termasuk dalam hadis dhaif berkaitan dengan ghayah bendera hitam yang muncul di Khurasan. Sekarang muncul dah? Muncul dah? Muncul. Siapa bawa? Golongan Khawarij. Okey, golongan apa ni, apa orang kata? Hizbut Tahrir itu dah memang Khawarij punya fikrah. Okey, yang di apa ni, Khurasan yang dibawa oleh golongan inilah golongan yang dah lupa dah, golongan tu pun dah lupa. Coronavirus dia datang, maklumat tu itu pula lupa. Golongan-golongan yang mengaku dirinya adalah pejuang-pejuang, golongan kita panggil golongan Khawarij, ya. Golongan Khawarij yang muncul yang diketuai oleh Abu Bakar itu. Okey. Mereka itu Al-Qaeda, apa? ISIS, itu dia. Ya.
Mereka itu adalah golongan Khawarij. Mereka menggunakan hadis ini untuk membenarkan tindakan mereka dengan membawa panji berwarna hitam. Ya, berhati-hati. Dan saya ingatkan kepada kita semua, bila berkaitan dengan jihad, di mana-mana sekalipun sila rujuk ulama ahli sunnah supaya tidak terjebak dengan fikrah Khawarij. Ya, amat penting. Alhamdulillah, syukur ya, alhamdulillah kita ada macam Baitul Sunnah ni, sahabat-sahabat kita Baitul Salam bawa manhaj ini untuk menyelamatkan ummah, bukan sebarangan sebenarnya. Baik, hadis ini gharib kalau ikutkan dari tulisan ini, namun kita rasanya tak perlu nak bahaskan. Saya agak tidak bersedia untuk membahaskan bila hadis itu dhaif ya. Kita buka 83. Selain itu Rasulullah juga memasuki Mekah pada saat penaklukan Mekah dengan menggunakan pelindung kepala dari besi berwarna hitam. Ini berkaitan dengan warna tadilah. Riwayat lain menyebutkan beliau mengikat kepala dengan serban hitam di luar besi pelindung kepalanya. Intinya Al-Mahdi yang dipuji dan dijanji muncul di akhir zaman, ia akan muncul dari arah timur dan akan dibaiat dekat Kaabah seperti yang ditunjukkan dalam nas hadis. Saya telah menyebutkan tentang Al-Mahdi dalam satu bahagian kitab tersendiri. Segala puji hanya milik Allah. Ibnu Majah menuturkan Nasr Ibnu Ali Al-Jadami berceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Marwan Al-Uqaili, bercerita kepada kami Umarah bin Abu Hafsah, bercerita kepada kami dari Zaid Al-A'ma, dari Abu Siddiq An-Naji, dari Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, Al-Mahdi akan muncul di tengah-tengah umatku. Jika mereka keberadaan di tengah-tengah kalian, ya, tengah-tengah kalian pendek, maka selama 7 tahun. Jika tidak pendek, maka selama 9 tahun. Pada masa itu umatku merasakan kenikmatan yang sama sekali tidak pernah mereka dengar sepertinya. Bumi muncul dengan segala hasilnya tanpa menyimpan sesuatu pun. Harta benda pada saat itu melimpah. Seorang yang berdiri lalu berkata, wahai Mahdi, berilah aku harta. Lalu Mahdi pun berkata, ambillah. Okey. Ini di antara gambaran yang mana menceritakan, menceritakan kedudukan selepas kemunculan Mahdi yang memerintah. Ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka dia memerintah sama ada 5, 7 atau 9 tahun. Okey. Dalam pemerintahan yang cukup aman, cukup selesa, cukup segala-gala nikmat cukup. Sehingga kan kemuncak yang dikatakan buah-buahan yang muncul bukan bentuk yang sekarang ada. Ya, silat-silat kita nak makan buah mango tu, besar dia besar bola sepak tu. Ya, besar. Yang dikatakan semua buah-buahan menjadi-jadi. Ya, dah tak ikut musim. Ini dia agak menarik dalam peristiwa Mahdi ni. Kemudian kemuncaknya harta melimpah ruah sampai orang minta Mahdi nak ni ambil, nak apa ambil sampaikan manusia ini kaya. Di situ yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersedekahlah kamu. Sebelum sampai satu hari kamu nak bersedekah, orang tak nak terima. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai pada hari itu. Dia ada 2. Ulama membahaskan ada 2 hari itu. Yang pertama, hari pada zaman Mahdi. Ya, bila zaman Mahdi mewah, kaya sekaya-kayanya kita ni, insya-Allah jangan takut kalau sampai. Okey. Sampai orang nak bagi, nahlah ambillah kan. Ambillah apa dia nak bagi. Gelang ni Allah tak nahlah timbun aku letak bawah bantai je. Macam tu punya banyak. Kaya. Dia macam kita lah, kita ada nasi lemak, orang bagi nasi lemak, buat apa lagi? Banyak, kamu nak bagi aku gemuk, aku pun dah gemuk dah ni kan. Begitu juga, tak nak, apa juga bagi, tak nak. Waktu itu pahala sedekah hilang. Sedangkan kalau kita sedekah RM1 dinilaian di sisi Allah 700 kali. Pada waktu itu hilang. Jangan sampai pada waktu itu. Yang kedua, yang disebutkan itu ialah pada hari dah clear kiamat muncul. Ya, sedekah tak terima, maksudnya matahari terbit sebelah barat, orang tengok dah nak kiamat. Ya, bila dah nak kiamat, maksudnya kamu bagi apa pun orang tak nak. Macam seorang tu dia doktor bagi tahu dia ni ada kanser stage 4. Ya. Dah tahap 4. Dia nak apa lagi?
Berarti kalau dah tahap 4 biasanya mati. Kena pula doktor kata kamu bertahan dalam tempoh sebulan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau dah doktor kata tahan sebulan, ya, agak dia nak apa? Bagilah RM1,000, RM2,000. Dia tak nak. Dia sekarang ni minda dia fikir mati aku nak nyawa. Siapa boleh bagi aku nyawa? Itu yang pergi betapa, pergi gunalah segala-gala, pergi ke Mekah minum air Zam-Zam, dan akhirnya kadang-kadang menjadi juga kan kesan tawakal dia kepada Allah. Ya. Oleh kerana tu bila sampai tahap macam tu, bagi apa pun dia tak nak. Sebab apa? Buat apa lagi aku harta? Dah nak kiamat dah, matahari dah terbit sebelah barat. Okey, jadi itu di antara perkara yang menggerunkanlah bagi saya. Kenapa pahala akan hilang? Ya, pahala akan hilang di dalam muka bumi ini dengan perkara-perkara yang begitu. Kemudian Tirmizi menuturkan Muhammad bin Yasar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Zaid al-A'ma, aku mendengar Abu Siddiq An-Naji bercerita dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami khawatir jika sepeninggalan Nabi akan terjadi sesuatu. Kami pun bertanya kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kemudian bersabda, di tengah-tengah umatku ada Al-Mahdi. Ia akan muncul dan bertahan di tengah-tengah kalian selama 5, 7 atau 9 tahun. Seorang datang kepadanya lalu berkata, wahai Mahdi, berilah aku harta. Ia Mahdi lantas menceduk harta dengan tangannya dan ia letak di pakaiannya sebanyak yang bisa ia bawa. Subhanallah. Ya. Kalau ikut hadis yang kita baca tadi, harta keluar. Ya, berarti dia ceduk, ambil. Subhanallah, begitu sekali. Ya, begitu sekali. Hadis ini hasan, hadis ini juga diriwayat melalui jalur lain dari Nabi Abu sallallahu alaihi wasallam, Abu Siddiq namanya Bakar ibnu Amr, ada juga yang menyebutkan Bakar bin Qais. Hadis ini menunjukkan batas maksimum keberadaan 9 tahun dan minimum 5 atau 7 tahun. Mungkin Al-Mahdi adalah khalifah yang melemparkan harta tanpa ia hitung, disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam. Pada masanya buah-buahan, tanaman dan harta benda melimpah ruah. Kekuasaan kuat, agama tegak, musuh kalah dan kebaikan padanya masanya bertahan. Kebaikan pada masanya bertahan. Ya, selama 5, 7 ataupun 9 tahun. Subhanallah. Adakah kita dapat melihat kegemilangan itu? Jangan takut. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak nampak itu bukan urusan kita. Kita berusaha jaga iman kita. Jaga manhaj sunnah kita. Kalau sampai waktu tu kita bukan manhaj sunnah, tak guna juga. Tak dapat apa-apa. Ya, dunia mungkin kita dapat dunia, akhirat kita tak dapat. Oleh kerana itu istiqamah bagi saya, sampai tidak sampai janji Rasulullah itu pasti berlaku, dan yang penting kita berada di atas manhaj sunnah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Amin. Imam Ahmad menuturkan Khalaf bin Walid bercerita kepada kami, Ubaid ibn Ubad bercerita kepada kami, Khalid ibn Sa'id bercerita kepada kami dari Abu Wada', Abu Sa'id, dari Abu Sa'id seorang berkata, demi Allah, setiap kali seorang pemimpin muncul memimpin kami, pasti lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Okey, ini di antara hadis-hadis yang menceritakan ataupun ni asar menceritakan akan berlaku kiamat ataupun akan berlaku pada diri umat ini. Hari ini lebih baik daripada hari esok, maksud dia. Sampai dunia menjelang kiamat, ya, sehingga muncullah Al-Mahdi, barulah hari itu adalah lebih baik. Okey, lebih baik. Abu Sa'id berkata, andai saja bukan kerana sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, tentu aku mengatakan seperti apa yang dikatakan. Aku pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara pemimpin-pemimpin kalian ada seorang pemimpin yang melemparkan harta tanpa hitung. Seorang yang datang kepadanya lalu meminta, maka pemimpin tersebut berkata, ambillah. Orang yang meminta kemudian membentangkan pakaiannya, lalu ia melemparkan pembendaharaan dalam pakaian tersebut. Rasulullah membentangkan selimut tebal yang beliau kenakan, menceritakan tindakan yang dilaku si pemimpin.
lalu beliau satukan sisi-sisinya, yakni hujung kain tu, beliau kemudian bersabda, ia mengambil harta itu lalu pergi. Maksudnya banyak. Macam dibentangkan kain plekat tu, letak harta tu, lepas tu dia ambil, ya, dia ambil ujung tu diikat, dia bawa balik. Ya, berarti banyak harta dia, bukan sebarangan. Baik. Kemudian Ibnu Majah menuturkan, Hadbah Ibnu Wahab bercerita kepada kami, Sa'id Ibnu Abdullah Al-Junaid bercerita kepada kami dari Ja'far, dari Ali bin Zaid bin Ziyad Al-Yamani, dari Iqramah Ibnu Ammar, dari Ishaq bin Abdullah Ibnu Abi Talha, dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, kami anak-anak Abdul Muttalib adalah pemimpin-pemimpin para penghuni syurga. Aku, Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husin dan Al-Mahdi. Ya. Baik, kedudukan hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia tidak menceritakan. Okey. Baik, ini di antara gambaran seolah-olah mereka ini adalah ketua ahli syurga. Ya. Memang tidak menafikan satu hadis yang Rasulullah katakan Hasan dan Husin adalah ketua ahli syurga, pemuda ahli syurga, dan Abu Bakar, Umar adalah orang ketua dewasa ahli syurga. Di dalam sanad hadis ini ada Ali bin Ziyad Al-Yamani, yang benar adalah Abdullah bin Ziyad As-Suhaimi seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tarikh Ibn Hatim, dan Al-Jarah wa Ta'dil, ia ada orang yang tidak dikenali hadis ini mungkar. Okey, jatuh hadis ini mungkar. Okey, bila dikatakan hadis mungkar, tahap dia, ya, okey, kena tulislah itu, tunjukkan supaya kita tidak tersalah. Hadis mungkar. Ya. Ia merupakan orang yang tidak dikenali. Bila tak kenali, okey, mungkar kita tolaklah. Terus kita tolak. Begitu juga hadis yang bakal dibicarakan ini, ialah hadis ini dikatakan hadis bertaraf mursal pula, dan juga hadis ini ada yang majhul, tidak dikenali. Okey. Ala kulli hal, dalam bab ini kita ambil lafaz yang terakhir tu. Syekh kami menyebutkan dalam At-Tahzib, diriwayat dari sebahagian perawi bahawa ia memimpikan Asy-Syafi'i mendustakan Yunus Abdul A'la As-Sadafi, padahal Yunus termasuk perawi thiqah. Okey, ini semua berkaitan dengan ilmu hadis, jadi kita tak bicarakanlah. Bab yang seterusnya, berbagai macam fitnah terjadi semakin banyak dan membesar di akhir zaman. Okey, fitnah akhir zaman. Kita ni dah berada di akhir zaman. Ketika para pembuat kerosakan banyak jumlahnya, semua binasa, mereka di antara mereka ada orang-orang yang soleh. Al-Bukhari menuturkan, Malik ibnu Ismail bercerita kepada kami, Ibnu Uyainah bercerita kepada kami bahawa ia mendengar Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsy berkata, satu ketika Nabi bangun dari tidur, mukanya dalam keadaan merah sambil berkata, la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab ataupun binasalah bangsa Arab kerana keburukan yang kian mendekat. Pada hari ini tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Lalu beliau melingkarkan jari mengisyaratkan angka 9, 10 atau 100 yang dikatakan kepada baginda. Lalu dikatakan kepada baginda, apakah kami binasa sementara di antara kami ada orang-orang yang soleh? Baginda menjawab, ya, jika banyak keburukan. Okey. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, menceritakan tentang akan berlaku fitnah di akhir zaman. Satu hari Rasulullah SAW tidur, yang mana dalam riwayat itu dikatakan tidur di waktu siang qailulah. Ya, ada yang riwayat yang begitu yang saya tengok, wallahu alam. Lalu dia terbangun, dia tidur dalam keadaan muka dia merah. Ya. Waktu itu isteri dia, Ummu Salamah, Ummu Habibah, ya, mengatakan, Zainab binti Jahsy mengatakan, ya Rasulullah, kenapa ni? Ya. Lalu dia mengatakan, binasa Arab.
Sesungguhnya kerana apa? Kerana pada hari ini tembok penghalang Ya'juj wa Ma'juj telah dibuka seperti ini. Dibuatkan isyarat 90 ataupun begini, ataupun yang dikaitkan dengan angka yang beginilah lubang dia yang terbuka tu. Itu zaman 1400 tahun yang silam. Okey, 1400 tahun yang silam. Okey. Dalam hadis ada menceritakan tentang pintu Ya'juj wa Ma'juj ni, lubang yang digalikan. Di mana dalam peristiwa akhir zaman ni nanti Ya'juj wa Ma'juj memang nak keluar, dia cuba nak keluar, cuba nak keluar, tapi tak boleh keluar. Dia korek lubang. Kenapa? Binaan yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain itu amat hebat. Ya, pejal, ya, kukuh dan mempunyai kaedah yang tersendiri yang kita pun tak faham kenapa. Tapi bila dikorek itu memang berlubang dah. Mungkin itulah zaman dia. 1400 tahun dah berlubang. Kemudian mereka korek lagi. Dan didapati besar dah tapi tak boleh keluar lagi. Lalu waktu tu mereka katakan pada dah sampai malam hari tu, esok kita buat lagi. Bila esok buat lagi, tengok lubang tu jadi kecil balik. Ya, jadi kecil balik. Kemudian dibuat lagi. Buat lagi sampai malam, begitu juga esok kita buat lagi. Bila datang esok jadi kecil. Satu hari bila dah sampai masanya. Okey. Apabila mereka korek, lalu salah seorang itu mengatakan, macam kita sebut insya-Allah esoklah kita datang. Kalimah itu, kalimah insya-Allah tu, tapi dalam bahasa dia, ya, dia menyebutkan kalimah yang maha agung ni, kalimah Tuhan yang satu tu, ya, dia ikhlaskan pada, okey. Kita sebutlah senang insya-Allah, macam itu. Tapi bahasa dia. Tetapi dia telah menyebut kalimah yang Tuhan yang satu ni. Maka esok dia datang didapati lubang itu bukan seperti yang lepas-lepas. Lubang itu seperti yang terakhir ditinggalkan. Maka disitulah dikorek lagi. Maka akhirnya lubang itu membesar. Dan waktu itulah yang ditafsirkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya tu, mereka keluar berebut-rebut nak keluar. Ya, seorang dapat keluar dah mula mereka besarkan lagi, mereka berebut-rebut sehingga kan Ibnu Abbas mengatakan mereka panjat antara satu sama lain kan nak keluar. Ya, maka itulah masa dia yang dikatakan kemunculan itu wallahu alam selepas Nabi Isa. Ya, kemunculan itu selepas Nabi Isa. Dengan arti kata lain sekarang dah berlubang lah. Okey. Muslim juga meriwayatkan hadis dari Amr bin Naqid dari Sufyan ibn Uyainah berkata Sufyan melingkari 10 jari. Ia juga meriwayatkan dari Harmalah dari Ibnu Wahab dari Yunus Az-Zuhri dari matan yang sama, ia berkata beliau melingkarkan 2 jari beliau, ibu jari dan sebelahnya, macam ni dia buat ya, macam ni ha. Okey. Beliau mengingkari 2 jari beliau, ibu jari dan jari sebelahnya, jari telunjuk. Selanjutnya Muslim meriwayatkan dari hadis dari Sufyan dan Az-Zuhri dari Urwah dari Zainab dari Habibah dari Ummu Habibah dari Zainab. Dengan demikian dalam sanad hadis ini ada 2 tabi'in, 2 Zainab dan 2 isteri Nabi, atau ada 4 sahabat wanita. Okey. Jadi dengan arti kata lain, riwayat kuat sangat-sangat. Al-Bukhari menuturkan Musa ibn Ismail bercerita kepada kami, Wuhaib bercerita kepada kami, Ibnu Tawus bercerita kepada kami dari ayahnya yakni Tawus dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, Futihal yauma min radmil Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Pada hari ini tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini. Wahid melingkarkan jari membentukkan angka 9. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Hindun dari binti Haris dari Al-Firasiyah bahawa Ummu Salamah isteri Nabi berkata, satu ketika Nabi terbangun dalam keadaan takut sambil berkata, Subhanallah, apakah gerangan simpanan-simpanan yang diturunkan malam ini? Apa gerangan fitnah-fitnah Allah turunkan? Apakah yang mau membangunkan para penghuni, yakni bilik-bilik isteri baginda, agar mereka solat? Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia telanjang di akhirat. Dengan arti kata lain, ini di antara fitnah yang besar, ya,
di antara yang dimaksudkan kemunculan wanita-wanita yang tidak menjaga auratnya. Ya. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti di sini. Oh, kita habiskan sikit pasal tajuk yang berikutnya 89 tu last dan tajuk. Isyarat kenabian bahawa berbagai fitnah masuk di tengah-tengah masyarakat Islam. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Urwah dari Usamah ibn Zaid berkata, Nabi naik ke salah satu tembok Madinah lalu bertanya, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Para sahabat menjawab, tidak. Baginda berkata, sesungguhnya aku melihat berbagai macam fitnah terjadi di setiap rumah-rumah kalian seperti turunnya hujan. Okey, alhamdulillah kita dah nampak benda ni. Okey, nanti jap. Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yataqarabu zamanu yanqussu ilma wa yulqa syuhha wa tazharul fitan wa yaksurul haraj. Zaman kian dekat, ilmu terkurang, sifat kikir kedekut diturunkan, fitnah muncul dan banyak haraj. Para sahabat bertanya, apakah itu haraj ya Rasulullah? Baginda menjawab pembunuhan. Okey, baik. Dua hadis ini kita baca. Satu hadis Rasulullah dalam kisah tu dia manjat kota Madinah. Madinah dulu dikelilingi oleh batu pagar yang besar, dikatakan kota. Kita bila sebut kota begitu kaedahnya, ya. Kemudian baginda melihat ke dalam Madinah dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat fitnah-fitnah masuk ke dalam rumah-rumah penduduk Madinah. Ya. Begitu dahsyat sekali. Jadi, saya peringkat awal bila membaca hadis ni, ialah waktu muda kita mula memikirkan apa fitnah tu, apa fitnah. Tetapi peredaran zaman dia berlaku menyebabkan kita nampak. Tuan-tuan dan perempuan, kita nampak. Dan akhirnya saya mengulaskan, sebelum ini saya mengulaskan fitnah-fitnah itu di antaranya TV, parabola. Waktu tu tahun 2000 berapa? Tahun 98 kita tak ada lagi gadget-gadget ni. Handphone ni tak ada. Parabola ada dan internet ada. Okey, menarik sekali. Tuan-tuan dan perempuan, saya bekerja di sana 2 tahun, kan? Saya menyaksikan fitnah begitu dahsyat pada parabola. Internet bukalah apa saja, tak boleh buka. Ya, dia censored, dia tutup. Okey, dia tak boleh nak buka channel-channel yang ni. Tetapi parabola yang ada tu Allah uji, itu Allah ujilah, Allah bagi petunjuk. Dia masuk ke dalam rumah-rumah manusia. Ya. Tu sampai satu tahap saya fikir orang yang berada di dalam Masjidil Haram tu itu je yang selamat. Yang luar tu belum tentu selamat. Kerana apa? Parabola di situ tidak ada tapisan dan channel seluruh dunia. Saya tak tahu mula. Katanya saya duduk di di tabung haji punya bangunan, ya, rumah kawan tu. Bukalah channel, tengok la ilaha illallah, channel nauzubillah. Kita pergi ke satu tempat yang dinamakan Duratul Arus. Duratul Arus bandar tambak yang berada di Jeddah tu. Ya, itu pun ujian yang begitu dahsyat. Subhanallah, Allah uji. Ya. Dengan arti kata lain, sekarang gadget-gadget yang dimiliki, boleh kata setiap rumah ada, lagi fitnah terlalu besar. Dan ulama telah mengeluarkan. Ya, saya dengar dalam siri ceramah ulama di tanah Hijaz, mereka mengakui inilah yang dimaksudkan fitnah yang masuk ke dalam semua rumah. Dan bukan rumah mereka aja, rumah kita pun masuk. Ya, anak-anak kita apa yang dibuka, ya, wallahu alam, kita sendiri pun wallahu alam. Ala kulli hal, nak menceritakan itulah fitnah yang besar sekarang ini. Besar, tuan-tuan dan puan-puan, bukan main-main, ya. Pasal saya berada di sana, saya menyaksikan, saya katakan nauzubillah, dan saya bersembang dengan orang yang lama di sana, ya. Orang tu dari Thailand mengatakan, ustaz, dalam channel tu, ya, terutamanya channel Israel. Channel ni dikatakan tak ada di negeri Israel, tapi dibuka di situ. Memang tidak ada tapis. Dibuka di antara pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi. Subhanallah, Allah uji, ya. Ala kulli hal, ya, kita minta Allah selamatkanlah, Allah bagi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin Islam, dan Allah berikan kekuatan kepada ulama-ulama Islam yang membimbing mereka. Baik. Begitu juga dalam bab ini, yataqarabuz zaman.
Masa jadi dekat disebabkan ini pembahasan ulama, tapi yang ianya memang kita rasa lah sekejap dah masuk bulan Mac. Nanti sebut-sebut lah dah masuk bulan Ramadan, sebut-sebut dah habis 1 tahun. Kejap. Disebabkan apa? Tak ada berkatnya masa tu pada kita. Itu yang maksudnya. Yang kecil dulu kita main kan? Puas nak sampai ke petang. Berkat masa tu. Tak ada dosa. Okey? Kemudian yang kedua, ilmu berkurang. Memang berkurang dengan kejahilan yang kita hadapi sekarang ni. Kemudian sifat kedekut diturunkan dengan banyaknya fitnah-fitnah muncul. Ya, berbagai-bagai. Dan hari ini kita berhadapan dengan fitnah coronavirus. Ya, fitnah yang mana kita kena hadapi dengan hikmah. Banyakkan istighfar dan berjaga-jaga. Dan yang keempat, banyaknya harash. Lalu ditanya apakah harash itu? Pembunuhan. Dan kita menyaksikan pembunuhan berbagai-bagai bentuk. Kemudian dalam bab yang berikutnya, muka surat 88, setiap zaman yang berlalu masih lebih baik dari zaman yang berikutnya. Al-Bukhari menuturkan Muhammad bin Yusuf bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari Zubair ibn Adi. Ia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik lalu mengadukan padanya perlakuan Hajjaj terhadap kami. Ia berkata, bersabarlah kalian, kerana setiap zaman yang datang pada manusia, zaman berikut pasti lebih buruk dari zaman sebelumnya, hingga kalian bertemu Tuhan kalian. Aku mendengar dari Nabi kalian. Okey, kenapa mereka rujuk kepada Anas? Anas adalah sahabat Nabi yang Allah panjangkan umurnya. Dia adalah sahabat yang terakhir mati. Allah panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, banyak anak pinaknya. Kesan daripada doa Rasulullah. Berapa orang anak dia? Anak cucu dia, waktu itu umur dia 100 lebih dah. Anak cucu, cicit, piut, piat, tu apa ke? Ya, lebih kurang 100, ya, 120 orang ke begitu. Banyaknya kan. Allah berikan. Dan dia hidup di zaman Hajjaj. Siapa dia zaman Hajjaj? Selepas Saidina Ali naik, selepas Hasan, selepas Muawiyah, selepas Yazid. Okey, selepas tu siapa nama? Al-Malik bin Marwan. Selepas Marwan, zaman Al-Malik. Lama. Umur dia tu panjang. Dan dia menyaksikan kezaliman. Dalam sejarah Islam, kalau nak tengok kezaliman, tak akan jumpa kezaliman seperti Hajjaj. Zaman tu zalim. Zaman sekarang tak ada apa-apa, kategori tak ada apa-apa. Ya. Tapi zalim Hajjaj. Salah sikit bunuh, salah sikit bunuh. Salah yang tak terima di akal pun bunuh. Dia tak ada hukum potong tangan ke penjara, tak ada. Bunuh. Silap-silap macam saya salah parking, tak masuk petak pun boleh kena bunuh tu kan. Kalau zaman dia lah kan. Begitu zalim. Okey? Lalu masih lagi Anas mengatakan, kamu akan menyaksikan hari-hari yang berikut itu lebih teruk daripada zaman itu. Walaupun dia zalim, tapi dia baik. Dari sudut dia sangat, pasal dia asalnya adalah ustaz hafiz Quran. Itu asalnya. Dan dia infakkan harta untuk pusat tahfiz Quran dengan banyaknya sebelum dia mati. Dan dia telah membuka negeri-negeri seperti Tajikistan, Uzbekistan, apa lagi? Ya, semua negeri tan tu, kecuali Kelantan, ya, semua itu dibuka. Bayangkan berapa ramai yang masuk Islam. Itu pula jasa dia. Ya, itu kelebihan dia. Okey, ala kulli hal, nak menceritakan di sini Anas mengatakan, kamu bersabarlah sehingga kalian bertemu Tuhan kalian. Aku mendengar ini dari Nabi. Lalu Al-Bukhari meriwayatkan dari Tirmizi dari hadis Syura. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini diungkap kalangan awam dengan kata-kata berbeza. Setiap tahun kalian semakin terhina. Wallahu a'lam bisawab. Kita berhenti di sini, dan apa yang penting kita berada di zaman fitnah, ya, bersabarlah. Ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan berpecah, jangan berpisah sama kita. Ya, apa-apa, wallahu alam di sini saya pun tak tahu siapa ketua yang nampak Ustaz Hashim lah yang menjadi ini, banyak rujuk berbincang dengan dia. Okey. Pasal saya melihat hari fitnah kena kita berbincang. Okey. Wallahu alam bisawab. Baik, yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.